Okey, baik. Kita telah mempelajari baru-baru ini pada hari Sabtu hari itu, kita belajar tentang 4.1 iaitu pemerintahan Kesultanan Melayu di mana kita telah lihat tentang di Perlis. Iaitu nama dia Syed Hussein Jamalul Lail. Okey, latar belakangnya, hubungan luarnya, pentadbirannya dan juga perundangan. Dan kita ingat kerajaan Perlis ini dengan nama Pia Songkram Rama Wicit Wilis Asmara Pia Pilip. Itu nama Raja Perlis. Dan nama itu diberikan oleh Raja Siam. Dan hari itu kita telah belajar juga tentang Kesultanan Kedah. Kesultanan Kedah, di mana kita tahu Kesultanan Kedah ini telah ada sejak awal lagi, iaitu pada abad ke-7 lagi dah ada. Kemudian pada abad ke-12 barulah ada kerajaan yang baru. Baik. So, kemudian kita akan teruskan dengan melihat, hari ini kita nak lihat tentang Kelantan. Okey, so dah sedia semua untuk kita lihat Kelantan. Siapa orang Kelantan dekat sini? Okey. So, ada orang Kelantan dekat sini? Okey. Ada orang Kelantan? Orang Kelantan. Ada tak orang Kelantan pula ni? Hok dalam kelas ni. Ada tak orang Kelantan ni? Ada. Okey, baru balik Kelantan. Okey. Bapa saya Kelantan. Okey. So, tak apa. Alright. So, kita akan lihat hari ini berkaitan dengan latar belakang Kesultanan Kelantan. Dari Kelantan. Okey, jom kita tengok Kelantan. Baik. Kelantan. Kalau kamu pernah belajar dulu, sebenarnya dia adalah berasal daripada nama Kolam Tan. Kelantan ni sebenarnya berasal daripada nama Kolam Tan yang diberi nama oleh pedagang-pedagang Cina. So, itu asalnya daripada Kolam Tan menjadi Kelantan. Kolam tanah. Okey. Buat apa? Guano nyemu ni. Aduh, buat apanya? Okey. Okey, baik. So, kita lihat di sini iaitu latar belakang Kesultanan Kelantan. Jangan tak faham. Okey, meskipun Kelantan, sebenarnya Kesultanan Kelantan ni wujud sejak sebelum abad ke-17, namun semasa pemerintahan Long Yunus. Ingat nama ni Long Yunus. Long Yunus pada tahun 1776 hingga tahun 1794, Long Yunus lah yang telah menyatukan Kerajaan Kelantan. Kerajaan Kelantan ni sebenarnya dia terpecah dua, tetapi Long Yunus telah satukan dia dan baginda menaiki tahta dengan gelaran Yang di-Pertuan. Itu Long Yunus. Ingat Kelantan dengan Long Yunus. Namun Kelantan ni selalu bertelingkah. Kalau kamu tak faham apa itu pertelingkahan, Melayu. Dan Long Yunus ini pertelingkahan tu maksudnya bergaduh. So, selalu bergaduh antara Kelantan dengan Terengganu. Serta pengaruh Siam menyebabkan perubahan berlaku pada tahun 1812. Dan sebagai strategi bagi mengelakkan ancaman Terengganu, Sultan Muhammad yang pertama iaitu Long Yunus ini membuat persediaan dengan Siam, maknanya buat perjanjian dengan Siam. Sebab supaya Terengganu takut nak bergaduh dengan Kelantan. Bila tengok Kelantan ada Siam lah backup dia. Ada Siam. Cikgu nak tanya satu lah betul, form 2 dulu. Betul. So, cikgu nak tanya kamu lah bila Kelantan berperang ataupun bergaduh dengan Terengganu, agak-agaknya siapa yang menang? Kelantan ke Terengganu? Siapa tahu? Bila Kelantan berperang dan bergaduh dengan Terengganu, siapa yang menang? Baik. Ada yang kata Terengganu menang, ada yang kata Kelantan menang. Baik. Basically, kita kurang maklumat tentang peperangan ini. Tapi cikgu rasa yang menang apabila Kelantan, betul Jamal?
Siam tu daripada Thailand. Apabila Kelantan berperang dengan Terengganu, okey, cikgu yakin bahawa yang menang ialah Terengganu. Kenapa Terengganu? Kerana Terengganu yang dapat perkataan menang. Kelantan tak dapat. Kelantan meneh. Hok meneh. Tok meneh. Dia tak dapat menang. Yang menang Terengganu. Terengganu menang, dia dapat NG. Menang ikang. Hok makan ikang. Kelantan kalah. Dia hilang NG. Tu make ike meneh. Agaknya lah. Agaknya. Okey. Okey. Aduh. Kan. Sebab lorat Terengganu kan beza kan. Lorat Terengganu dengan lorat Kelantan. Lorat Kelantan kan pendek-pendek, tak ada NG. Lorat Terengganu, dia punya bahasa panjang-panjang. Ikang, makang ikang tambah G. Cikgu yakin Terengganu menang. Sebab Terengganu telah take over perkataan NG daripada Kelantan. Nampak? Makan betul. Okey. Itu agak-agaknya lah. Agak-agaknya. Okey, baik. So, it's just a joke lah okey. Yang tak faham boleh bagi tahu ya. Kalau yang tak faham. Kalau yang faham, okey, good lah. Okey, jom kita tengok seterusnya. Ya. Okey, berikutan itu, okey, Maharaja Siam. Maharaja Siam telah mengurniakan gelaran. Ya. Pia Pipit Pakdi. Allah namanya. Pia Pipit Pakdi kepada Sultan Muhammad Pertama, dan Siam telah meluaskan pengaruhnya di Kelantan sehingga tahun 1909. Baik, Pia Pipit Pakdi meluaskan pengaruh tu. Okey, meluaskan pengaruh tu maksudnya orang-orang Kelantan, pemerintahan Kelantan juga menerima kedatangan Siam dan juga menerima pemerintahan Siam. Itu dipanggil, okey, Siam telah meluaskan pengaruhnya. Jadi itu maksud dia. Bukan menjajah tapi dia meluaskan pengaruh dengan menguasai pentadbiran di Kelantan dan Terengganu. So ada yang tanya, gelaran tu penting ke? Well, gelaran tu penting sebab dia akan keluar dalam soalan objektif. Soalan objektif ya. So, Sultan Muhammad yang pertama, gelaran dia adalah Pia Pipit Pakdi. Itu Pia Pipit Pakdi ya. Dan dari sudut pentadbiran, Sultan ini macam biasa, kita tahu bahawa Sultan akan dibantu oleh para pembesar. Namun Kelantan ni dia ada satu sistem dipanggil sistem jemaah menteri. Sistem jemaah menteri yang telah dibentuk oleh Sultan Muhammad yang kedua. Sistem jemaah menteri ya. Dan ini kamu pun dah belajar masa bab yang ke-8 tingkatan 2. Dan dalam pentadbiran wilayah negeri Kelantan, okey, kenapa dapat nama Pia Pipit Pakdi? Itu adalah gelaran yang diberi oleh Maharaja Siam. Kerana hubungan baik antara Sultan Muhammad Pertama dengan Maharaja Siam. Sebab hubungan baik, macam kamu dengan kawan-kawan kamu lah kan. Negara, tapi kenapa sejarah? Okey. Baik, soalan. Kenapa subjek sejarah dan BM wajib lulus? Kalau BM mungkin sebab bahasa negara, tapi kenapa sejarah wajib lulus? Bukan. Kerana ingin menanam perasaan cinta akan negara. Dengan subjek sejarah ini, maka akan dapat menanam perasaan sayang, cinta dan sanggup pertahankan negara. Ingat kalau tidak ada perasaan cinta pada negara, okey, semua rakyat akan apa? Akan melanggar undang-undang, kemudian memboikot negara sendiri dan boleh berkemungkinan untuk menjadi seperti Ukraine. Apabila Ukraine berperang dengan Rusia. Kamu tahu kan? Ukraine dengan Rusia kan?
Ah, decrease racist, betul. Kan macam cikgu cakap hari tu. Okey, ramai yang tanya, cikgu, kenapa Russia berperang dengan Ukraine? Sebenarnya bukan salah Russia, tapi Ukraine sendiri. Dan kenapa Ukraine? Sebab ada penduduk-penduduk Ukraine yang tidak cinta akan negara, dan penduduk Ukraine itu sanggup untuk bekerja sama dengan Russia untuk menentang Ukraine. Ya, masih berperang lagi. Sebab itu kena tanamkan semangat cinta akan negara supaya kita dapat kekalkan kedaulatan. Ya, itu sebenarnya ya. Itu sebenarnya. Jadi kita tak nak negara kita huru-hara dan berperang. So sebab itu kita kena tanamkan semangat cintakan negara. Ya, betul. Boleh explain what happened? Well, panjang ceritanya. Tetapi cikgu rasa mungkin ada satu masa nanti kita boleh bincangkan. Bagi keliru je cerita panjang-panjang. Well, okay, baik. Dia macam ni sejarah ni. Okay, kamu tengok kamu punya sejarah hidup. Sekarang umur kamu 15 tahun kan? 15 tahun. Cikgu tanya kamu, 15 tahun okay, yang kamu lalui ni macam-macam cerita, betul tak? Macam-macam sejarah hidup kamu, betul? Itu baru 15 tahun kamu punya umur. Belum cerita Malaysia yang beratus tahun. Sebab itulah dia banyak. 15 tahun punya cerita sejarah diri kamu pun dah macam-macam. Ada, cuma kamu tak ambil berat. Okay, ada, tapi kamu tak ambil berat. PKP juga adalah sebahagian daripada sejarah. Kena faham tu. Baik. So kita tengok Baik, ada yang tanya, Long Yunus ni orang Kelantan ke cikgu? Ya, Long Yunus ialah orang Kelantan. Dan Long Yunus telah naik menjadi Sultan, iaitu Sultan Muhammad. Dan Sultan ini dibantu oleh para pembesar. Okay. So para pembesar yang dipanggil sistem jemaah menteri. Dan dalam pentadbiran wilayah negeri Kelantan ini dibahagikan kepada jajahan tertentu. Iaitu pada tahun 1904 terdapat 3 jajahan, iaitu Selatan Batu Mekebang, Pasir Putih dan juga Pasir Mas. Sampai sekarang ada lagi ya. Baik. Ada yang tanya, sebelum Kelantan wujud, Long Yunus ni orang apa? Orang Kelantan. Orang Kelantan. Dan jangan kamu terkejut. Okay. Okay, tak, dia bahagian Gua Musang. Bahagian Gua Musang Raya. Long Yunus ni memang nama dia Long, tahu pasal apa? Ini cikgu nak bagi tahu tentang sejarah nama-nama. Long ni, kalau kita lihat Long Yunus. Kenapa Long Yunus? Kerana dia ni sebenarnya adalah anak sulung. Sebab itu dipanggil Long Yunus. Bukan. Long Yunus. Katakanlah anak kedua. Anak kedua dipanggil akan dipanggil, mungkin nama dia Ngah Ibrahim contohnya. Okey, so nama asal dia Ibrahim, tapi dia anak kedua. Sebab itu dipanggil Ngah. Nampak tak? Ya, itu susunan dia. Long tu maksudnya dia anak sulung. Ngah tu maknanya anak nombor 2. Kalau anak nombor 3, Alam ataupun Lam. Dia memang macam tu. Orang dulu-dulu guna nama gelaran Long, Ngah apa semua untuk mengetahui anak dia ni anak nombor 1 ke nombor 2. Ya, itu sebenarnya. So jangan korang confuse. Nama betul dia Yunus. Okay. So kalau kita lihat di sini, kembali kepada pentadbiran Kelantan. Okay. Tengah tak ingat dah anak sendiri. Iyalah, bagi orang lain. Ya, sebelum Kelantan disatukan, Kelantan itu dan Terengganu itu di bawah pengaruh Siam. Di bawah pengaruh Siam. So, pada peringkat paling bawah, dalam pentadbiran ada jemaah menteri. Di bawah sekali tu adalah pentadbiran dijalankan oleh Tok Kuang. Ini Tok Kuang yang turut dibantu oleh imam.
Maknanya Tok Kueng tu macam ketua kampung lah. Macam ketua kampung yang dibantu oleh imam-imam yang ada di kampung tu. Ya Aaron, Along tu anak sulung. Betul. Jadi ini berkaitan dengan negeri Kelantan. Dan Kesultanan Kelantan juga telah menjalankan hubungan luar. So, telah menjalinkan hubungan luar dengan Kerajaan Siam semasa pemerintahan Sultan Muhammad yang pertama. Selain itu, Kelantan juga menjalin hubungan dengan Terengganu, Kedah, Patani dan negeri-negeri Melayu yang lain. Mungkin ada yang bertanya, cikgu, kata Kelantan selalu berperang dengan Terengganu, tapi kenapa menjalin hubungan juga? Dia macam ni, perang-perang juga, tapi hubungan perdagangan still jalankan juga. Hubungan diplomatik still jalankan juga. Perang is perang lah. Nampak tak macam tu? Macam kita dalam kelas kan, kawan kita dengan kawan-kawan kita kadang-kadang bergaduh. Bergaduh kan, aku benci kau, kau benci aku benci kau. Tapi kan dalam kelas kita still belajar lagi kan, kita still duduk sama-sama dalam satu kelas, kita tak boleh lari. So kita still anggap bila orang tanya, itu siapa tu? Tu kawan aku kan. Tu kawan aku kan, sama-sama belajar, sama-sama belajar kan. Tapi kan macam tak baik je, aku tak suka dia. Dia pun tak suka dia. Tapi still dalam satu kelas. Dan masih lagi bila cikgu suruh, okey, buat kumpulan, awak dengan awak yang bergaduh ni, awak sama-sama satu kumpulan. Terpaksa kan. Jadi terpaksa lah duduk satu kumpulan juga kan. Dia gitu. Okay. Jadi dia gitu, walaupun berperang tapi still jalinkan hubungan juga. Ya betul Aaron. So itu berkaitan dengan hubungan luar Kelantan. Dan seterusnya, dari sudut perundangan, okey, Kelantan melaksanakan undang-undang syarak, iaitu undang-undang agama Islam semasa pemerintahan Sultan Muhammad yang kedua. Dan ini membolehkan Kelantan berada dalam keadaan aman dan makmur sebagai pusat perdagangan. Kerana apa? Ada amalan undang-undang syarak, undang-undang agama Islam. Jadi itu dari sudut perundangan. Ya, siapa nama Sultan kedua? Okey, nama Sultan. Okey, baik, perasan tak kalau korang tengok betul-betul ada Sultan Muhammad I, kemudian ada Sultan Muhammad yang kedua. Cikgu, dia orang ni memang guna nama sama ke? Ni nak bagi tahu rahsia dia. Baik, sebenarnya Sultan-Sultan ini, nama Sultan Muhammad tu adalah gelaran. Nama asal dia mungkin Raja Faris ke, atau mungkin nama sebenarnya Raja Aaron ke, atau mungkin nama sebenarnya Raja Izzakil. Tapi bila naik jadi Sultan, dia akan guna nama Sultan Muhammad. Tapi Sultan Muhammad yang keberapa? Kalau bapa dia Sultan Muhammad pertama, dia Sultan Muhammad yang kedua. Kalau anak dia naik jadi Sultan, gantikan dia, maka anak dia guna gelaran Sultan Muhammad yang ketiga. Itu maksudnya. Boleh faham? Dan amalan itu sampai sekarang ada di Kelantan. Sekarang ni Sultan Kelantan menggunakan gelaran Sultan Muhammad yang ke-6. Sultan Muhammad ke-6 yang sekarang. Nama asal dia siapa? Raja Faris Petra. Nama asal dia Raja Faris Petra. Tapi bila dia naik, dia jadi Sultan, dia guna Sultan Muhammad. Ingat yang ke-6 dah. Ya, betul. So kena faham itu gelaran. Pun sebab tu, ya betul. Dia akan ada nombor 7, nombor 8, nombor 9 dan seterusnya. Itu adalah gelaran. Okay. So itu yang kita fahami tentang nama-nama Sultan Muhammad ni. Baik, kalau kita lihat di sini, tahukah anda hari ini di negeri Kelantan ada 11 jajahan. Baik, untuk pengetahuan kamu, Kelantan sahaja ke yang macam tu? Ya betul, Kelantan sahaja macam tu. Kalau kamu lihat di negeri Kelantan, jajahan itu sebenarnya adalah daerah ataupun distrik. Dia sebenarnya adalah daerah. Cuma dia tak guna pakai perkataan daerah, dia guna perkataan jajahan. Itu beza dia. Kalau negeri lain guna daerah kan, tapi Kelantan guna perkataan jajahan.
iaitu jajahan Kota Baru, jajahan Pasir Mas, jajahan Tumpat, jajahan Pasir Putih, jajahan Bacok, jajahan Kuala Kerai, Macang, Tanah Merah, Jeli, Gua Musang dan jajahan kecil Lojing. Ya, 11 jajahan ni semua Kelantan. Semua dalam negeri Kelantan sekarang. Baik. Kemudian berkenaan dengan nama-nama ini, Pia Pipit Pakdi yang kita lihat tadi gelaran yang diberikan oleh Raja Siam kepada Sultan Kelantan bagi mengakui peranan dan kedudukan baginda sebagai pemerintah Kelantan. Ini sisi gelaran saja yang diberi oleh Raja Siam. Bukan Gua Musang Kelantan. Ya. So, kedudukan baginda sebagai pemerintah dan Tok Kueng ataupun juga penggawa adalah pentadbir yang bertanggungjawab mentadbir kawasan jajahan ataupun Kueng. Kueng ni sebenarnya jajahan lah. Ataupun maknanya daerah. So, kalau Tok Kueng maknanya adalah Tok untuk jajahan itu. Maknanya ketua untuk jajahan itu. Dan ketika ini, Tok Kueng amatlah berpengaruh dalam kawasan atau daerah yang terletak di bawah pentadbiran mereka. Mereka berperanan sebagai orang tengah antara penduduk kampung dengan pembesar atau pemerintah atau pihak istana. So, Tok Kueng lah yang akan sampaikan segala keinginan dan hasrat penduduk kampung kepada pihak berkuasa untuk diambil tindakan. So, dia macam ketua kampung lah. Itu dipanggil Tok Kueng. Itu semua di mana? Di Kelantan. Nampak tak? Di Kelantan. Kesultanan Kelantan. Bagus kan? Kesultanan Kelantan. Baik. Habis di Kelantan, kita pergi pula di Terengganu. Terengganu. Ya, betul macam penghulu. Terengganu. Kita belajar dulu masa sejarah darjah 4 ke darjah 5. Terengganu sebenarnya berasal daripada perkataan apa? Siapa tahu? Terengganu sebenarnya berasal daripada perkataan taring anu, iaitu bermaksud taring harimau. Taring harimau. Anu tu harimau. Dulu. Jadi itu yang menjadi perkataan Terengganu. Terengganu. So, kalau kita lihat, Terengganu ini siapa yang asaskan kesultanannya? Iaitu sultannya ialah Sultan Zainal Abidin yang pertama. Sultan Zainal Abidin yang pertama menaiki tahta pada tahun 1708 dan kekal memerintah sehingga tahun 1733. Dan sistem pemerintahan ini membawa kemajuan negeri dan memelihara kedaulatan kerajaan. Di bawah sistem kesultanannya, negeri Terengganu merupakan negeri paling akhir menerima penasihat British. Ingat tu. Di bawah sistem kesultanan, negeri Terengganu adalah negeri paling last dapat penasihat British. Sebab memang sultan dia memang hebat sikit lah. Memang sultan dia hebat. Dan pentadbiran, dari sudut pentadbiran, sultan dibantu oleh pembesar sama ada sebagai penasihat baginda atau dalam urusan pentadbiran wilayah atau daerah. Sistem penghulu diperkemas ketika pemerintahan Sultan Omar dan semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang ketiga, dibantu oleh Tengku Musa, Tuan Hitam dan juga Cik Abdul Rahim. Terdapat pembesar bergelar Datuk Mata-Mata yang bertugas. Apa tugas Datuk Mata-Mata ini? Tugas dia adalah untuk menyambut kedatangan pelawat atau orang kenamaan Terengganu. Ingat Datuk Mata-Mata. Tugas dia sambut kedatangan pelawat ataupun VVIP orang Terengganu. Baik.
Ya. Sultan 3 dan Sultan 4 juga Ya, ada. Dia guna nama yang sama, Sultan Zainal Abidin. So, sistem jemaah mesyuarat kerajaan dibentuk bagi memutuskan sesuatu hukuman atau perisytiharan negeri, dan anggota-anggota sistem jemaah mesyuarat ini dipanggil ahli mesyuarat. Baik. So, nasib baik Jamal ada tanya, "Cikgu, Terengganu pun pakai nombor 1, 2, 3." Ya, betul. Perasan tak? Ada Sultan Zainal Abidin 1, ada Sultan Zainal Abidin 3. Maknanya dia guna gelaran yang sama. Cuma diletakkan nombor di belakang, nombor 1, nombor 2, nombor 3, untuk membezakannya. Okey. Negeri apa yang tak guna nombor? Ya, betul. Negeri yang tak guna nombor kalau tak salah cikgu, Kedah, Perlis, kemudian juga Perak, Selangor, kemudian juga Johor, Negeri Sembilan, Pahang. Yalah. Okey, ya. Rasanya hanya dua negeri ini sahaja yang pakai nombor. Dua negeri ini sahaja yang pakai nombor. Tapi yang masih kekal pakai nombor ialah Kelantan. Tapi Terengganu dah tak pakai dah. Sultan Terengganu sekarang ini dipanggil Sultan Nizam Zainal Abidin. Lain. Okey. Terengganu Darul apa? Terengganu Darul Iman. Okey. Baik. Okey, baik. Ada yang bertanya, cubalah beri. Ya, banyak tamadun guna, ya. Them to carry on their legacy. Ya, betul. Kemudian, okey, cikgu masa Jepun take over Malaysia, kenapa mereka left? Okey, ada yang tanya soalan itu. Baik. Darul tu negeri. Darul tu negeri. Ya, Darul tu negeri sebenarnya. Darul Ihsan, negeri yang penuh ihsan. Okey, itu sebenarnya. Darul Iman, negeri yang penuh iman. Macam itulah. Baik, dan ada yang tanya tentang kenapa Jepun meninggalkan negara kita. Okey, ya, cikgu rasa lebih baik soalan itu akan dijawab pada tingkatan 4 nanti. Itu lebih baik. Okey. Baik. Kita lihat kemudian hubungan luar. Hubungan luar. So, kita lihat hubungan luar di mana negeri Terengganu juga menjalinkan hubungan dengan Siam sejak abad ke-18. Memang Siam dan selain itu, negeri ini menjalinkan hubungan dengan negeri Kelantan, Patani dan juga Johor. Hubungan ini membolehkan kedudukan negeri Terengganu sebagai sebuah negeri berdaulat diakui oleh negeri-negeri lain. Maknanya Terengganu pun samalah, banyak buat hubungan dengan negeri-negeri lain. Dan dari sudut perundangan, sejak pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang pertama lagi, sistem perundangan dan kehakiman berasaskan prinsip keadilan Islam dilaksanakan. Dan ketika pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang ketiga inilah, baginda telah melantik Tengku Musa sebagai Ketua Jabatan Mahkamah untuk menjalankan urusan berkaitan keadilan dan perundangan. Tetapi pada tahun 1911, Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu digubal dan telah diamalkan. So, ingat nama dia, iaitu apa tahu nama dia? Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu. Dan cikgu rasa ini kamu dah belajar masa form 2 dulu. Iaitu ada nama bahasa Arab dia, iaitu apa? Nama dia adalah Ittiqanul Muluk Bita'dil al-Suluk. Pernah dengar? Mesti lupa kan? Tapi Ittiqanul Muluk Bita'dil al-Suluk. So memang itu maksudnya Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu. Baik. Dan hakim mahkamah pula dipilih secara teliti daripada individu yang berkebolehan dan mempunyai pengetahuan agama yang luas. So, ini berkaitan dengan Kesultanan Terengganu. Orang putih pun akan say what? Orang putih bukan nak belajar pun sejarah kita.
Kita juga yang belajar sejarah kita kan. Baik. Dan okey. Baik, ya. Daripada empat-empat negeri ni kita telah lihat tentang Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, dan kita nak masuk kepada negeri yang terakhir iaitu negeri Johor. Ya. So far ada soalan tak nak tanya? Sebelum kita masuk Johor. Ada soalan tak nak tanya sebelum kita masuk Johor? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Okey. Tak ada Okey, good. Kalau tak ada, kita boleh teruskan. Okey. Dengan okey. British, will they study about Malaysia? Will they study about Malaysia? I think yes. Okay, yes. Mungkin ada sedikit. Sebab sebagai tanah jajahan mereka lah. Baik. So, cikgu, Johor logat dia macam mana? Siapa ada orang Johor kat sini? Anyone here orang Johor kat sini? Baik, saya. Okay, baik. Zakir orang Johor. Orang Johor, dia belakang-belakang dia ada ni. Ada perkataan Contohnya macam ni. Korang belajar sejarah korang faham itu orang Johor. Kan kau dah makan, aku pun kenyang kenyang dia ada banyak kat belakang. Kenapa Kenapa tu orang Johor tu. Okay. So in-law kat Johor. Ya, betul. Untuk ni Johor shows on the way to Singapore for business. I see. Ya, betul. Cak saya kawan tanya, apa maksud tu macam ya. Ya. Dia macam ya. Kenapa kenapa ya? Jadi tu cikgu, kenapa tak Johor untuk situ. Ya, kenapa kenapa korang kena cari tu. Okey, baik, seterusnya. Okey. Baik. So, kita lihat seterusnya iaitu Johor. Baik. Negeri Johor. Johor ni sebenarnya Johor ni sebenarnya datang daripada perkataan perkataan apa? Perkataan Arab. Untuk ada berbalai dah. Okey. Baik, sebenarnya Johor berasal daripada perkataan Arab iaitu jauhar. Jauhar ni sebenarnya adalah sejenis yang kita katakan sebagai diamond. Dia sebenarnya diamond. So jauhar ni diamond. Okay. Ya, so dia ada diamond dan juga jauhar ini juga juga kita kata sebagai orang yang ataupun dipanggil orang yang bijak pandai. Bijak pandai. Sebab itu pernah tak korang tengok satu peribahasa? Peribahasa dia apa? Iaitu peribahasa dia hanya jauhari mengenal manikam. Yes. Yeah. 10 hanya jauhari mengenal manikam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hanya yang bijak pandai, hanya yang bijak boleh mengenal sesuatu yang bernilai. Hanya yang bijak boleh mengenal sesuatu yang bernilai. Dan kalau kamu tanya, cikgu, manikam tu apa? Manikam tu ialah permata. Permata Manikam tu sejenis permata juga. So cikgu, peribahasa ni masih lagi dipakai sampai sekarang? Ya. Cuma zaman sekarang ramai orang ubah. Iaitu dia orang kata apa? Hanya johari. Hanya johari mengenal manikam. Manikam. Maknanya apa? Hanya orang Melayu yang mengenali orang India. Okey. Apakah? Ya, kan? Betul kan? Ada orang India bernama Manikam kan? Jadi Johari orang Melayu. Hanya Johari mengenal Manikam. Sekarang Amoy, shut up. Boy. Baik.
So, yes. Okay, itulah dia sebenarnya. Baik, jom kita tengok Johor. Baik, Johor ni kita tahu, semua orang dah belajar. Institusi Kesultanan di Johor ini mempunyai sejarah yang panjang. Okey, sebaik sahaja jurai keturunan Sultan Melaka berakhir pada tahun 1699 Okey. So Kesultanan Johor diperintah oleh keturunan bendahara. Baik. Ingat tak macam mana? Okey. Kamu masa form 2 hari tu, kamu belajar bab 5 Kesultanan Melayu Melaka kan? Baik. Kan last kali Melaka Sultan Mahmud Shah telah diserang oleh Portugis, betul? Baik. Kemudian Sultan Mahmud keluar. Okey, lari kan? Sebab Melaka telah di-invade. Invaded by Portugis. Okey, betul. But then, Sultan Mahmud telah lari, kemudian Sultan Mahmud telah bertapak di Muar dan dia melakukan serangan balik ke Melaka untuk take over, tapi gagal. Kemudian dia lari lagi, kemudian dia serang lagi Portugis di Melaka, still gagal. Dia buat 3 kali serangan. So kita tak boleh kata dia pengecut. Sebab apa? Dia still untuk serang Portugis. Ya. Baik. Kemudian anak Sultan Mahmud, iaitu Raja Ali, telah membuka Kesultanan Johor menggunakan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah I. Ingat tak? Sejarah tingkatan 2 bab yang ke-6. Sejarah tingkatan 2 bab ke-6. Ya, Sultan Alauddin Riayat Shah I, iaitu Sultan Johor yang pertama. Baik, kemudian Sultan Johor itu telah memerintah Johor. Kesultanan Johor Riau. Betul, Kesultanan Johor Riau. Lepas itu, Kesultanan Johor Riau, anak dia, cucu dia memerintah Johor. Lama-lama sampai satu cucu dia tu telah mati, terbunuh dan tidak ada keturunan. Masa tu tamatlah kesultanan ataupun tamatlah raja-raja Melayu daripada keturunan Melaka. Ingat lagi tak yang mana Sultan Mahmud mangkat di Julang? Cerita Sultan Mahmud mangkat di Julang, iaitu sultan itu telah ditikam oleh Laksmana dia, kerana Sultan Mahmud itu telah menjatuhkan hukuman kepada isteri Laksmana itu dengan memotong perutnya. Jadi sebab itu Sultan Mahmud itu telah pun terbunuh dan tidak ada lagi keturunan. Tak tahu pasal cerita ni? Ada. Itu rugi tak join sejarah form 2 dulu. Cikgu siap bawa tunjukkan video kan. Sejarah form 2 masa tu. Ya. Jadi itulah sebab dia. Jadi sebab itu selepas sultan tu mati, bendahara pula naik menjadi sultan. Bendahara naik menjadi sultan. Itulah dia, keturunan bendahara itu. So kalau kita lihat, keturunan bendahara pula. Baik, kemudian konflik politik yang berlaku. Nanti. Konflik politik yang berlaku membolehkan keturunan Temenggung Daeng Ibrahim. Konflik politik antara Temenggung dengan bendahara. Bendahara tu iaitu bendahara Raja Ali. Bendahara itu pun turun tahta. Dia tak nak memerintah Johor, dia nak memerintah daerah Muar sahaja ataupun Kesang. Maka Temenggung, orang yang kedua, pembesar yang kedua, Temenggung Daeng Ibrahim, naik menjadi pemerintah di Johor, iaitu menjadi sultan di Johor. Dan kedudukan ini pula digantikan oleh ananda baginda, iaitu Daeng Abu Bakar, yang menjadi sultan Johor pada tahun 1885. So maknanya sampai sekarang Sultan Johor yang ada sekarang ni adalah keturunan Temenggung.
Okay. Sampai sekarang inilah dia menjadi keturunan Temenggung. Okey, kena ingat tu Baik. Kemudian, dari sudut pentadbiran, ketika zaman pemerintahan Maharaja Abu Bakar, Johor mengalami zaman pemodenan. Baginda mengasaskan sistem pentadbiran moden yang cekap dan berkesan dengan mewujudkan majlis jemaah di Raja Johor, kemudian jemaah menteri dan jabatan-jabatan kerajaan. Malah pembesar-pembesar kerajaan seperti Datuk Seri Amar Diraja dan Datuk Bentara Dalam bertanggungjawab membantu pemerintahan Sultan. Selain itu, jawatan Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan diwujudkan bagi melicinkan pentadbiran. Baik, mungkin ada yang bertanya, kenapa tiba-tiba Daeng Abu Bakar ini tiba-tiba dapat maharaja, cikgu? Tiba-tiba dapat maharaja, bukan sultan ke? Okey, jom kita tengok cerita seterusnya. Hubungan luar. Korang tengok betul-betul hubungan luar ni. Maharaja Abu Bakar ni, sebenarnya kalau kamu tengok, Maharaja Abu Bakar ini telah menjalinkan hubungan dengan negeri-negeri Melayu yang lain seperti Terengganu, Perak, Pahang dan Selangor. Tetapi yang spesialnya, baginda menjalinkan hubungan dengan negara luar melalui lawatan ke Eropah dan Jepun. Kesannya, kuasa-kuasa ini mengiktiraf kedudukan Johor sampai satu masa, Sultan Johor ini selalu pergi ke London untuk mempelajari pemerintahan moden. Dan ini menyebabkan Sultan Abu Bakar ini telah bertemu dengan Ratu England iaitu Queen Victoria pada waktu itu, dan Queen Victoria anugerahkan dia title Maharaja. That's why perkataan Maharaja tu bukan dia yang letak tau, tapi Queen, iaitu Queen Victoria, iaitu Queen daripada England yang telah anugerahkan title Maharaja kepada Sultan Johor. Sebab Sultan Johor itu sangat rajin belajar dan baik. Itu sebenarnya. Jadi sebab itu Sultan Johor, Sultan Abu Bakar tu digelar Maharaja Abu Bakar. Bukan simply letak Maharaja, bukan. Hebat kan? Hebat. Johor memang hebat. Jadi hubungan luar tu telah mengiktiraf kedudukan Johor, dan dari sudut perundangan pada tahun 1895, Kesultanan Johor telah memasyhurkan, maknanya telah isytiharkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan yang digunakan sebagai aturan dalam pemerintahan. So kesimpulannya, Kesultanan Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor ini mempunyai sistem pemerintahan dan pentadbiran tersusun yang menjadi asas kemajuan kesultanan tersebut. Dalam sistem ini, raja menjadi tonggak paling penting. Gandengan pemerintahan oleh raja dan pembesar memacu kemakmuran negeri. Jadi, kesimpulannya bahawa negeri-negeri ini memang hebat. Tetapi mungkin ada yang confused, ada yang bertanya, Cikgu, sebelum tu cikgu pause dulu lah.